Baik, di dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini bertuah sekali dapat kita berbicara dengan tamu istimewa. Kita mengucapkan selamat datang juga selamat pagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Mirkandar American, Menteri Belia dan Sukan. Terima kasih Datuk Seri dalam kesibukan kalender sekarang. Tahniah dari kami kerana baru saja mengepalai KBS ini, satu kementerian yang dinamiknya itu memang besar portfolionya juga YB, bukan saja sukan, belia. Bagaimana YB lihat keseriasian YB dengan KBS setakat ini? Baik, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya ke Selamat Pagi Malaysia, Zaliha dengan juga Terence. Saya ucapkan rasa syukur dan selalunya memanglah orang melihat bahawa pelantikan sebagai menteri ini adalah satu penghormatan, tetapi pada waktu sama saya melihat ialah sebagai satu tanggungjawab. Saya datang dulu daripada kementerian luar, saya timbalan menteri luar, dan bila diberi tanggungjawab yang sebagaimana yang disebut tadi dengan dinamika yang baru, tentulah ia menuntut suatu perubahan dari segi pendekatan yang perlu saya lihat. Dan saya menganggap pelantikan ini barangkali adalah suatu, dan digandingkan pula dengan timbalan saya yang begitu muda, Saudara Wan Faisal, adalah bagi tujuan untuk menyediakan satu hala tuju kepada kementerian, guided by a sense of maturity, dan juga untuk menyediakan keseimbangan, bagi memastikan bahawa dua aspek utama dalam KBS iaitu Kementerian Belia dan juga aspek pembangunan sukan dapat diberi secara lebih even. Sebab kerap kali Menteri Belia dan Sukan ini dalam tempoh-tempoh yang lalu akan dipersalahkan kerana memberi penekanan pada satu aspek saja. Jadi ini adalah antara tanggungjawab dan juga antara challenge, cabaran yang bakal saya hadapi sebagai Menteri Belia Sukan, apatah lagi dalam situasi keadaan kita berdepan dengan COVID-19 ini. Ya, belum sempat kita melihat perancangan YB untuk kementerian, kita sudah terpaksa berhadapan dengan COVID-19 dan penularannya di seluruh dunia. Jadi boleh YB perincikan sedikit tentang bagaimana kementerian YB bakal menghadapi COVID-19 ini? Ya, ia meninggalkan kesan kepada across the board semua kementerian. Dan tidak terkecuali lah Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Belia dan Sukan ini adalah sebuah kementerian yang mempunyai direct interaction dengan klientel iaitu belia, program belia, program sukan, semua mempunyai physical involvement secara direct. Dan bila mana kita terpaksa berdepan dengan wabak COVID-19 dengan perintah kawalan pergerakan, tentu sekali mempunyai kesan. Dan ini antara perkara pertama yang saya ambil bila mana saya menjadi Menteri Belia, bila mana dikeluarkan arahan Kementerian Belia dan Sukan antara kementerian yang awal yang telah menangguhkan semua acara-acara belia dan acara sukan bagi memastikan bahawa perintah kawalan pergerakan sebelum lagi dikeluar pun telah dipatuhi. Dan kerana kita tahu bahawa wabak COVID-19 ini adalah berada pada keadaan yang masih belum menemui, sebagaimana tadi saya lihat bahawa lekuk belum sampai lagi kepada lekuk yang lebih landai. Dan trajectory growth masih lagi meningkat. Bagi saya agak membimbangkan juga kerana ini dihadapi di seluruh dunia. Maka sebab itu penting pematuhan kepada PKP dan pematuhan itu dilaksanakan di pihak kementerian secara lebih merata. Sebab itu acara-acara sukan semuanya ditangguh dan Kementerian Belia antara yang proaktif mengambil langkah awal menangguhkan SUKMA. Even sebelum sukan IOC menangguhkan Olimpik, Jawatan Kuasa Tinggi Sukan yang dipengusikan oleh saya sendiri telah membuat keputusan untuk membuat penangguhan yang akan ditentukan tarikhnya secara definit dalam tempoh 2-3 minggu lagi. Persekitaran yang sangat tidak konvensional untuk mula bertugas YB. Jadi dari segi keutamaan ataupun kalau kita guna terma dengan izin laundry list, itu apa yang berada di tahap keutamaan tertinggi YB? Keutamaan pada waktu sekarang ialah keselamatan dan kesihatan. Kalau dalam sukan, atlet-atlet yang bertanding. Kalau dalam keadaan yang ada sekarang ialah untuk melihat belia-belia berada dalam keadaan yang tidak terkesan dengan apa yang berlaku. Sebab itulah antara perkara yang saya terpaksa lihat adalah untuk meneliti kepentingan-kepentingan yang mendasari keresahan belia ini diambil kira dan didengar oleh pihak kerajaan, terutamanya dalam soal pakej rancangan ekonomi ini. Itu yang bakal kita bincangkan YB. Kalau kita lihat pakej ini sebenarnya menyeluruh dan seperti tadi kita ada berbincang tentang kumpulan-kumpulan yang tersasar, yang telah pun terkesan akibat daripada pakej ini, secara langsung akan terus diberikan bantuan bermula bulan ini. Tetapi ada juga mungkin pihak yang tidak faham bahawa ia
bukan package untuk memberikan kekayaan, tetapi ia adalah package untuk memberikan bantuan secara terus dan langsung. Bagaimanakah pihak Kementerian YB bertanggungjawab untuk membantu memberi informasi yang tepat, terutama sekali kepada golongan belia yang sebenarnya aktif di kancah media sosial? Saya fikir bahawa pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini adalah sebuah pakej rancangan yang saya sebut sebelum ini sebagai satu pakej yang cukup berani dan mempunyai komitmen yang bersungguh dan dilihat sebagai inklusif. Dan saya sebut begini kerana banyak mereka yang dahulu tidak tergolong dalam kategori penerima kepada bantuan-bantuan pakej rancangan terdahulu hari ini dirangkumkan dan capaian diluaskan. Cuma contohnya M40. Dan ini juga adalah suatu benda yang quite understandable sebab yang akan terkesan paling utama adalah B40. Dari segi kita nak pastikan dari segi liquidity, kecairan mereka, keupayaan berbelanja. Kerana mereka adalah the most vulnerable group yang terdedah. Dan tidak terkecuali M40. M40 ni walaupun kita bunyinya M40 tetapi M40 mempunyai secara relatifnya perbezaan-perbezaan mengikut demografi dan geographical spread. Contohnya orang yang mungkin mempunyai pendapatan 4,000 ke atas di Kuala Lumpur dengan 4,000 di Kinabatangan dan Kepala Batas mungkin berbeza. 4,000 di Kepala Batas mungkin kaya, tapi 4,000 yang berada di Kuala Lumpur mungkin berada di tahap yang sama dengan B40 di sana. So relative poverty ataupun situasi yang tertekan dan juga menambat ataupun yang menghimpit kehidupan mereka diambil kira kali ini dalam kumpulan ini. Sebab itulah saya fikir bahawa pakej rancangan ekonomi ini cukup cantik. Kalau dalam Islam ia adalah selaras dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran lah. Tuhan disebut, dia kata dalam Al-Quran, dalam surah Taubah disebut innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Kalau nak beri bantuan, pertama ia adalah kepada mereka yang di kalangan yang hardcore poverty dan juga ada relative one atau mudah miskin. So kumpulan M40 ini adalah di kalangan mereka yang ni. Kemudian siapa lagi yang nak diberi? Disebut juga kata wal gharimin, orang yang berhutang. Demikian juga dalam pakej rancangan. Kalau lihat bagaimana hutang-hutang bebanan has been lifted up. Siapa lagi? Wa fi sabilillah, mereka yang berada dalam perjuangan membantu. The frontliners. These are the people yang considered as a fi sabilillah. Wa ibnus sabil. Mereka yang berada dalam keadaan berbelajar. Ini adalah benda yang ada. So saya fikir PR pakej rancangan ekonomi ini cukup bertepatan dalam mengambil kira aspek-aspek yang begini. Namun ini bukanlah be all and all. Saya yakin bahawa kerajaan akan buat penelitian-penelitian untuk melihat bahawa keupayaan bukan hanya rakyat tetapi dalam sektor-sektor perniagaan yang dikatakan yang memerlu menjadi tampungan kepada kehidupan rakyat juga diambil kira. Baru ini kita lihat 128 bilion untuk rakyat, 100 bilion untuk perniagaan. Tapi masih lagi kedengaran memerlukan kata pembelaan yang tambahan especially dalam SME bagi memastikan soal pekerja-pekerja supaya tidak dibuang dan insentif-insentif tambahan. Saya kira ini adalah pandangan yang akan diambil kira oleh Economic Action Council EAC dan daripada masa ke semasa saya fikir pada pihak kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk pastikan apa yang disebut oleh Tan Sri Yang Berhormat Perdana Menteri, this is package no one is left behind. Package untuk semua. Semua dapat. Kalau kita lihat di luar konteks ini dan melihat kepada kesiapsiagaan kita sebelum krisis ini, bukan saja kita tapi di seluruh dunia, sememangnya orang-orang muda tidak bersedia untuk menerima sesuatu yang begitu mencabar. Bergerak ke hadapan, adakah YB berasa perlu untuk memberi pendidikan yang lebih menyeluruh supaya kendiri warga belia kita bersedia untuk menerima cabaran walau apa sekalipun cabaran itu dari segi kewangan, fizikal, kita mampu menghadapi. We are not snowflakes, so to speak. Ya benar. Itulah adalah cabaran yang terangkum sebenarnya dalam dasar belia Malaysia yang digubal pada 2016. Dasarnya ada timeline 20 tahun. Dibuat di zaman ketika Saudara Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Belia. Dia untuk melihat benda-benda yang bersifat future proof. Supaya kata kesiapsiagaan dan juga keupayaan belia untuk mendepani. Dan ini antara perkara yang diberi penekanan dan saya melihat bahawa
keberadaan saya di sana adalah untuk memberi aspek-aspek pengukuhan kepada program-program yang telah pun sedia ada. Tapi apa yang telah dirancang, the result will not be an overnight. Kan? Tentu sekali kita lihat. Dan kata keupayaan beliau untuk mendepani kata dinamik yang baru, a new normal yang baru adalah suatu benda yang perlu diambil kira dan beri penekanan dalam seiring dengan tempoh 20 tahun dasar belia Malaysia ini. Dan saya yakin strategi-strategi yang bakal diperkenalkan nanti mengikut rancangan Malaysia 5 tahun. Kita ada daripada rancangan Malaysia ke-12 sampailah ke rancangan Malaysia ke-14 yang merangkumi daripada 2015 sampai 2035 ni. Akan menyaksikan perubahan-perubahan kata strategi pelaksanaan berbeza. Sebab banyak benda yang sekarang ni kita bercakap tetapi dalam 5 tahun ke datang mungkin benda tu dah tak ada. Betul. Nobody ever spoke about contohnya berkaitan dengan industri 4.0 10 years ago, but it's here now. Dan ada juga yang telah membuat forecast bahawa there will be a skill gap di kalangan youth in the future. So the forecast of what the new job to be created, which is yang tak ada sekarang, adalah salah satu yang penting yang perlu dilakukan di pihak kementerian. Dan insyaAllah ini adalah antara perkara yang sedang diambil kira dan dilakukan pengukuhannya. Juga kita ingin sentuh tentang penambahbaikan barangkali dari segi polisi dan juga dasar, tapi kita akan hold dulu YB dan pagi ini kita masih lagi sempat berbicara dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Terima kasih YB kerana terus bersama kami. Banyak sebenarnya kami ingin tanyakan, juga banyak sebenarnya keresahan rakyat yang ingin disampaikan kepada pihak kementerian, khususnya golongan belia. Dan dalam situasi ini bila baru saja kita diperkenalkan dengan pakej rancangan ekonomi, dari segi perhalusan itu kita dah dengarkan dari segi perisian tersebut, tetapi dari segi mendapatkan ataupun bagaimana cara terbaik YB dari pihak kementerian untuk memastikan rantaian ini cepat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Ya, pertama saya ucap terima kasihlah sebagaimana saya sebut tadi bahawa capaian kepada pakej rancangan ekonomi kali ini lebih luas. Selain daripada M40, ada juga kategori-kategori yang telah dimasukkan semula. Dulu di bawah bantuan sara hidup diberi bantuan untuk bujang. Tapi kategori waktu itu bujang 40 tahun ke atas. Itu bujang telajak. Tapi hari ini Perdana Menteri mendengar semula memperkenalkan bujang 21 tahun ke atas. Memperolehi 800 kalau mereka mempunyai pendapatan 2,000 ke bawah. Dan kalau 4,000 ke bawah, mereka ada 2,000 ke 4,000, mereka memperolehi 500 one off. Ini adalah satu bantuan yang memberi kelegaan yang cukup bermakna kepada belia. Dan selain daripada itu pelajar dan memperolehi dulu tak ada, kemudian diwujudkan semula RM200. Dan paling penting penangguhan PTPTN. Penangguhan tabung kemahiran, pembangunan kemahiran yang membabitkan 134,000 pelajar. Kalau mahasiswa tentu lebih ramai lagi. Ini semua adalah kelompok-kelompok belia. Dan juga penangguhan sewa-sewa perumahan-perumahan PPR. Kita ada 9,000 rumah transit belia yang kebanyakan diisi oleh belia, dan belia mulai sekarang tak perlu bayar pengecualian. So ada satu penangguhan, ada satu pengecualian. Kenapa? Ini tujuan untuk mengisi kantung-kantung belia dengan cukup wang yang memungkinkan mereka untuk berbelanja. Tapi saya nak menasihatkan bahawa ini bukan untuk mereka bermewah. Kalau orang kata panic buying. Saya dengar semalam ada satu orang kata we must be now adopting atau emulating panic saving. Try to save. Because dalam keadaan bila kerajaan mampu membuat persediaan dan menyediakan bantuan-bantuan begini, di sinilah kita guna untuk berjimat. Guna untuk orang kata the raining days, bila mana kita tak tahu bila tempoh PKP ini akan berakhir, dan kita tak tahu bila wabak ini juga akan berakhir. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini adalah bantuan yang amat-amat bermakna kepada. Kalau di peringkat kementerian, saya sendiri telah memberi kepada seluruh pelajar-pelajar IKBN pembayaran allowance yang diawalkan. Kemudian kita kecualikan semua sewaan di premis-premis yang dimiliki oleh KBS, semua dikecualikan. Dan demikian juga kepada mereka yang menjadi pelajar, kita beri RM50
insentif untuk mendapat data. Kerana ada di kalangan mereka yang memerlukan Google Classroom yang dilakukan daripada rumah dan sekarang sedang diusahakan di pihak IKBN. Dan ini antara yang digunakan, dilakukan di bawah kementerian saya selain daripada insentif yang telah diumumkan di bawah PRE. Secara umumnya saya dapat maklum balas bahawa alhamdulillah beliau bergembira dan mereka happy dan suka dan tapi itulah macam saya kata kena beringat di waktu kita mendapat ni, kalau boleh kita try to gunakan ini sebagai saving. Kalau kita melihat kepada tamasya sukan antarabangsa, memangnya semuanya terhenti. NFL, NBA, yang berjalan satu sahaja, WrestleMania. Yang terus berjalan. Tetapi yang selebihnya semuanya dibatalkan ataupun ditangguhkan. Bagaimana Datuk melihat persiapan atlet kita untuk bangkit semula, meletakkan target dan sasaran yang baru? Bagaimana kementerian akan membantu merombak semula kalender ataupun jadual sukan di Malaysia? Ya, kita dengar semalam penangguhan oleh IOC Sukan Olimpik kepada 23 Julai hingga 8 Ogos pada 2021. Ini berarti setahun daripada sekarang. Dan kalau diambil perkiraan ini memanglah akan ada kesan. Sebab banyak di kalangan atlet kita, daripada 35 yang telah dikenal pasti oleh KBS dengan MOM bersama dengan MSN, Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan, terdapat 35 atlet yang telah kita kenal pasti mampu dan mempunyai keupayaan untuk mendapat kelayakan bagi sukan Olimpik. Dan daripada jumlah tersebut 12 telah pun melayak. 12 telah melayakkan diri. Jadi akan ada pengubahsuaian dari segi soal latihan. Kita telah mulakan latihan-latihan kendiri, self training module. Dipanggil active rest, di mana mereka mempunyai hubungan dengan jurulatih secara langsung bersama dengan pakar-pakar daripada ASN untuk pastikan kecergasan mereka masih lagi berada pada tahap yang baik. Dan ia juga memberi masa yang cukup lebih panjang sekarang untuk memastikan persiapan mereka jauh lebih rapi daripada apa yang mereka perolehi. Dan kepada yang mempunyai lagi ruang untuk memastikan kelayakan, maka mereka mempunyai masa sekarang. Dan MSM bersama dengan MOM sedang meliti program untuk dirombakkan semula dan dilihat bagi memastikan jangkaan kita 35 ni dapat layak kepada Sukan Olimpik akhirnya menjadi realiti. Tapi yang paling penting, kita mendambakan Sukan Olimpik kali ini adalah emas pertama. Emas daripada yang dikatakan daripada Azizul Masni Awang. Dan beliau berada dalam keadaan tahap kesiapsiagaan, kecergasan yang cukup tinggi. Dan kita mengharapkan dengan tempoh yang telah dilanjutkan ini mungkin persiapan yang lebih rapi dan akhirnya rakyat Malaysia yang selama ini mengidamkan emas akan menjadi sebuah realiti pada akhirnya. Jadi dari segi rutin latihan atau barangkali mungkin sedikit perubahan, tapi masih lagi persediaan itu terus dijalankan. Begitu juga sebenarnya dasaran polisi yang akan ataupun telah pun dibuat oleh KBS. Tapi dari segi penambahbaikan apa yang Datuk Sri secara peribadi barangkali ingin masukkan untuk memperkuatkan lagi ataupun memperkasakan lagi polisi KBS. Ya, aspek-aspek yang kalau dalam soal PKP dia ada dua. Satu saya nak lihat pada segi short term. In fact dalam soal PKP ni kita dah mula lihat bagaimana nak buat pengisian kepada anak-anak muda. Semalam pun Jabatan Belia dan Sukan ataupun Kementerian Belia dan Sukan Sarawak telah memperkenalkan saya perkenalkan mula Workout at Home Challenge, WAH Challenge. Dan kita challenge dan kita nominate every 3 person dan alhamdulillah Saudara Khairi, a few other ministers has already taken up the challenge. Tapi selain itu dalam tempoh ni mungkin kita ada kita sedang berbincang dengan e-sport, Persatuan e-sport dan dengan KBS, dan saya dah arahkan 3SU untuk meneliti bagaimana pengisian boleh dibuat dan pastikan bahawa pengisian anak-anak muda dan belia di rumah ni melalui dapat selain daripada mematuhi pada PKP, mereka tidak terdedah dengan aktiviti kosong semata-mata. So kita sedang fikirkan some kind of, insya-Allah dalam masa terdekat akan diumumkan bagi melihat bahawa there are online interaction, sebab this is what the current youth
Dia orang suka dalam bidang-bidang yang digital, sokmed, dan this is the medium yang kita akan gunakan untuk membuat pengisian kepada mereka. Bagaimana pihak kementerian memastikan bahawa belia ini faham dengan pelan-pelan yang kita gariskan tadi, hala tuju kementerian, bukan sahaja menggunakan media sosial semata-mata? Dia bukan suatu benda yang mudah. Belia ni dia cut across all other sectors also. Bukan Kementerian Belia saja. Dia ada belia di bawah Kementerian Pelajaran, dia ada belia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, dia ada belia di bawah sektor-sektor kesihatan. Dan yang paling penting ialah kita sedang dalam dasar ni kita wujudkan pendaya upayaan ekosistem belia. Belia is not under the direct responsibility of Kementerian Belia alone. Sebab itulah saya pernah punya cadangan bahawa kita kena mula cultivate the sense of caring for youth. Caring your youth, care your youth, bukan hanya kepada KBS saja, tetapi kepada semua. Dia ada 10 orang yang dikata kelompok pelaksana, penggubal dasar, keluarga, dan setiap keluarga kita ada youth. Ya. Masyarakat, NGO belia dan NGO yang bukan belia, dalam kerajaan negeri tak guna kalau di peringkat persekutuan kita ada dasar-dasar, tapi ia tidak seiring dengan kerajaan negeri. Ia perlu seiring. Media must be yang kata youth friendly. So aspek penyediaan dan pendaya upayaan ekosistem kepada belia ni perlu dilihat secara keseluruhan. Dan sebab itulah bahawa Kementerian Belia melihat bahawa hubungan secara strategik dengan semua ini adalah amat penting. Dalam saya nak melaksanakan sesuatu, more important adalah the buy-in. I need to get the buy-in. Absolutely. Menurunkan usia belia daripada 40 ke 35, daripada ke 30 bukan satu benda yang mudah, memerlukan buy-in daripada belia. Betul. Ada belia yang menerima, tapi ramai juga yang tak menerima. Terpinggir. Ada yang merasakan well they are still belia even they are 35 years old. Kan? Tapi bagi saya buy-in is very important. So dalam soal ini engagement, continuous engagement will be done, dan pada akhirnya kita akan lihat semua yang telah dilaksanakan ini will be measured. There will be a measurable punya plan of action. Dan as I said, the result cannot be seen dalam 1-2 tahun. Dasar baru dibuat pada 4 tahun yang sudah, and I'm for it. Dan saya ingin melihat apa yang dilakukan oleh saudara Khairi Jamaluddin, even saudara Said Sadiq yang dilihat mempunyai kebaikan. Saudara Khairi dulu perkenalkan Fit Malaysia, satu gelombang yang cukup besar untuk menjadikan negara kita sebagai sporting nation. It's a good thing. And ini adalah satu program yang dianggap sebagai all season. Dan saya berada di sana untuk memberi pengukuhan di samping saudara Said Sadiq yang membawa mencetuskan ataupun yang menjadi antara yang membawa kepada usul untuk menurunkan usia had umur mengundi kepada 18 tahun, walaupun itu adalah bipartisan punya decision, tapi he was the one. Dan saya perlu melihat bahawa kepekaan, the political literacy di kalangan anak-anak belia, terutama pada usia 18 tahun yang masih lagi berada pada tahap bawah, perlu diisi. Ini adalah cabaran-cabaran yang tentunya dinamiknya berubah-ubah mengikut perubahan zaman dan mengikut keadaan-keadaan yang ada kalanya kita ada waktu ni dan ada kalanya kita perlu mempunyai a good foresight. Saya rasa kita tidak sabar untuk melihat perancangan YB selepas ini kerana dalam momen ini kita sedang berperang dengan COVID. Dan bercakaplah situasi sekarang YB, sedikit kesimpulan sebelum kita akhiri bicara pagi ini. Nasihat YB sendiri kepada golongan belia yang memang sememangnya rutin mereka penuh dengan pelbagai aktiviti, tapi dalam sekarang banyak kekangan. Apa yang YB barangkali boleh kongsikan bersama mereka? Saya kepada belia ni, first we are at war. Ini yang disebut oleh PM. We are at war. And kita berdepan dengan suatu perkara, satu wabak yang kita tak dapat lihat. Invisible force yang disebut oleh PM. Dan beramai di kalangan di luar sana yang bergelut, yang berjuang untuk pastikan bahawa wabak COVID-19 ini akhirnya dapat ditangani dengan baik. Memutuskan rantaian ini adalah salah satu daripada strategi yang cukup penting. Sebab itulah keakuran, pematuhan kepada PKP ini amat penting. Dan yang paling penting, belia bila berada di rumah,
Antara yang mereka isi adalah untuk sentiasa berada di komputer dan juga telefon mereka untuk berhubung melalui social media. Di sinilah yang kadang-kadang yang saya perlu beri nasihat. Pastikan maklumat-maklumat yang diterima itu adalah yang sahih dan yang benar, dan jangan menjadi orang yang menjadi penyebar kepada berita-berita fitnah. Dan kerana ini tidak akan membantu pada usaha kerajaan dan usaha semua. We are in this together. Dan saya yakin kalau semua rakyat Malaysia boleh melakukan secara bersama, terutama di golongan belia, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, we will come out of this as a united and strong nation. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan kerana sudi bersama dalam Selamat Pagi Malaysia membincangkan bagaimana kementerian memerangi COVID dan juga bagaimana kementerian akan bergerak ke hadapan selepas ini. Terima kasih. Yang begitu cantik sekali YB sebutkan tentang memastikan semua info yang kita dapat dan apa yang kita berikan sahih